Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manaha li'ibadihi Lailatul Qadri. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa usni alaihi al-khaira kullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu taqullah. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah azza wa jalla dengan sebaik-baiknya. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, sebagaimana kita gembira menyambut kedatangan Ramadan, apakah kita bergembira pula dengan perginya Ramadan? Kalau kita lihat kepada limpah kurnia yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, tentulah kita rasa gembira berada di bulan Ramadan. Tetapi kegembiraan kita, apakah telah diisi dengan gembira yang sepatutnya, ataupun kita hanya suka Ramadan datang kerana kepentingan-kepentingan tertentu? Di akhir Jumaat yang terakhir Ramadan ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah. Kita tengok kepada diri kita, kita tilik ke dalam diri kita, yang sebenarnya siapa kita. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang mampu, yang boleh menilai hambanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak tengok kepada rupa bentuk kita, tetapi Allah tengok kepada hati kita. Kemudian kita sendiri juga boleh menilai kita. Hari-hari yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan adalah merupakan hari yang ceria dan bahagia untuk ahli-ahli ibadat. Hari yang memenatkan dan meletihkan ahli-ahli dunia, kerana mereka terpaksa bekerja pagi sampai ke malam, bahkan terpaksa tambah jam bekerja. Lepas subuh lagi buka kedai dah, nak tutup tak boleh kerana orang mari ramai. Itu kegembiraan mereka. Dan ada lagi satu kumpulan manusia, dipanggil kumpulan Rafidah, puak-puak Syiah. Golongan ini telah mewar-warkan kononnya Jumaat yang terakhir Ramadan disebut dengan nama Yaumul Quds, hari membela Al-Quds, Palestin. Ramailah orang terpengaruh, ramailah orang sangka mereka memang sungguh-sungguh nak bela Palestin. Tapi kalau kita lihat dari sudut realitinya, hari tinggal hari, orang Palestin terbiar duduk di bumi mereka. Hanya Allah memberi bantuan kepada mereka. Kita tak dengar lagi laporan kata puak-puak Syiah ni telah lancar roket ke apa benda untuk nak menghancurkan bangsa negara Israel, negara haram Israel itu. Maka saya sebut di sini, Jumaat yang terakhir Ramadan ini, berbagai-bagai orang berbincang tentangnya. Ahli-ahli ibadat pula duk sibuk sebarkan cerita palsu, mengatakan siapa dia solat selepas Jumaat ni sampai ke asar, qada solat yang dia tinggal lama-lama itu 5 waktu saja, dia telah mendapat gandaan pahala 400 tahun. Ada riwayat yang kedua kata 1000 tahun. Para ulama pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit
tampil mengatakan hadis ini batil bila raib, batil, palsu, tidak ada syak, tidak ada keraguan padanya. Jadi kalau tuan-tuan sebar cerita-cerita macam ni, setelah kita mengetahui ianya satu benda yang palsu, kita juga dibimbangi menjadi penyebar cerita palsu. Cukuplah dengan hadis-hadis sahih yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan, man shama ramadhana imanan, wa man qama ramadhana imanan. Hadis ini sahih, jelas. Siapa dia berpuasa dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, siapa dia berdiri melakukan salat qiyam, siapa dia berdiri pada malam Lailatul Qadar, semua jadi ampunkan dosa-dosa yang telah lepas. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberi tawaran kepada kita, diturunkan satu surah, Suratul Qadri, surah yang menyebut tentang tawaran istimewa Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kita beribadat saja pada malam Lailatul Qadar, kita diganjari pahala 83 tahun lebih. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah yang memberi tawaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tawaran, dan baginda sendiri bila masuknya 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu, ikat kainnya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan ibadat sepenuhnya. Ini sahih, jelas. Kenapa kita tidak viralkan? Kenapa kita tidak sibukkan kempen manusia, dan kita sendiri sibuk berlari ke masjid, beriktikaf semampunya untuk kita merealisasikan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bersungguh-sungguh untuk mendapat Lailatul Qadar, sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, telah diampunkan dosanya yang lepas dan dosa yang kemudian. Maksum, tidak ada dosa. Nabi yang tidak ada dosa bersungguh-sungguh beribadat, kita yang memang berdosa telah menjadi turun-temurun di kalangan manusia ini berdosa, daripada zaman tok kita dulu lagi, daripada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam kita berdosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya telah membuka seluas-luasnya pintu taubat kepada kita. Qala Allah taala, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Istighfar, minta ampunlah kepada Tuhan kamu dan bertaubatlah kepadanya. Surah Hud ayat 3. Dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang benar-benar. Para jemaah sekalian, syahrul Ramadan, bulan yang Allah anugerahkan kepada kita. Ramadan akan berakhir, nak ke tak nak, dia akan pergi. Yang jadi persoalannya, apakah kita telah selesai masalah kita? Apakah kita kembali ke jalan yang Allah redha? Apakah kita telah bertaubat menyesali dosa-dosa kita yang lepas? Kata para ulama, idza aradallahu bi 'abdihi khairan fataha lahu min abwabit taubati wan nadami wal inkisari wal dzul wal iftiqar wal isti'anah. Siapa-siapa yang Allah nak beri kebajikan kepada hambanya, maka dibukanya kepada hamba itu untuk bertaubat, menyesali kesal dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan, bersimpuh di hadapan Allah, minta ampun,
memohon maaf. Innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang bersifat pemaaf, maafkanlah kepada hamba-Mu ini. Ataupun kita masih lagi macam biasa, tidak ada kata-kata keramat yang keluar daripada mulut kita. Ya Allah, hamba-Mu ini berdosa, hamba-Mu ini banyak melakukan kesalahan. Di luar Ramadan kita tidak bertaubat, di dalam Ramadan juga tidak bertaubat. Siapa kita? Kenapa kita menjadi keras hati dengan Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita menjadi orang yang tidak mesra dengan Allah, sedangkan Allah Ta'ala buka pintu seluas-luasnya? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Inna Allah la yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah buka pintu taubat pada waktu malam supaya orang yang berdosa di siang hari bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar. Allah buka pintu taubat di siang hari supaya hamba yang melakukan dosa pada waktu malam bertaubat. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sehingga naik matahari di sebelah barat. Takkanlah Allah buka peluang kepada kita, Tuhan panggil kita. Hal min mustaghfir, adakah tidak orang beristighfar pada waktu ini di akhir malam? Hal min taib, adakah orang yang bertaubat? Kita masih leka lalai, kita masih lagi tidak menunjukkan kita berhajat kepada Allah. Ramadan yang Allah beri kita sia-siakan dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya untuk dunia dan akhirat kita. Tuan-tuan akan menyesal nanti. Kita akan menyesal apabila diusung, kita duduk di atas usungan keranda. Pada waktu itu, kalaulah seorang hamba ini mempunyai ibadat yang banyak, mereka akan bercakap kepada pengusungnya, qaddimuni, qaddimuni, bawa cepat aku ke kubur, kerana di sana raudhatum min riyadil jannah. Kita nampak kubur sempit, tetapi mereka duduk di bawah nikmat yang besar. Nabi SAW gambarkan kubur itu satu cabang daripada syurga. Sebaliknya, kalau yang diusung itu orang yang celaka, kalau yang diusung itu orang yang maksiat, kalau diusung itu orang yang tidak bertaubat, mereka akan bercakap, kemana kamu nak bawa aku? Ketika itu, apa yang kita nak menyesali? Masa sudah tamat, tempoh sudah berakhir. Hari ini tuan-tuan masih segar, hari ini tuan-tuan masih lagi mempunyai tenaga, hari ini tuan-tuan dan puan-puan masih lagi mempunyai kemahuan yang baik. Saya yakin dan percaya tidak ada dalam jiwa seorang yang beriman perasaan yang tidak baik terhadap Allah Azza wa Jalla. Dalam siri khutbah yang lepas, kita telah bincang tentang Allah itu dekat, Dia selalu panggil kita. Tetapi kenapa kita menjauhkan diri daripada Allah Azza wa Jalla? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin. Allah sangat gembira, sangat suka Dia dengan taubat hamba Dia. Allah marah kepada kita, murka dengan dosa yang kita buat. Tetapi bila kita bertaubat, Allah sangat gembira tengok hamba-hambanya. Nabi kita buat bandingan yang cukup besar. Seorang pengembara yang berhenti di sebuah pokok, duduk di situ, tiba-tiba kenderaan dia lari dengan makanannya, dengan pakaiannya. Dia sedar-sedar tengok, mati kering lagu di tengah padang pasir dan tidak ada manusia. Tengah duk mikir lagu ni, mati dah aku ni, tak ada siapa nak bantu. Dia punya bekalan dengan kenderaan sudah hilang. Tiba-tiba kuda kenderaan dia mari duduk di tepi dia, sehingga dia mengeluarkan perkataan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hamba aku Tuhan kamu. Terbalik ayat, kerana terlalu gembira dia dengan jumpa balik kenderaan dan barang-barang dia. Kata Nabi SAW, Allah
lebih suka daripada orang ini yang mendapat balik barangnya di tengah padang pasir. Kalau itulah kehendak Allah, kalau itulah kehendak Allah, kenapa kita tak mau menyukakan Allah? Kenapa kita tidak mau Allah suka kepada kita? Apabila kita tidak mau bertaubat kepada Allah melalui dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Para ulama telah menggariskan taubat ada dua perkara, iaitulah taubat yang wajib. Taubat yang wajib iaitulah kita bertaubat daripada segala perkara mungkar dan maksiat. Mungkar yang paling besar iaitulah mungkar yang terjebak dengan syirik dan kekufuran, wal'iyazubillah. Masih lagi percaya kepada dukun-dukun yang mengaku benda gaib, masih lagi pergi ke kubur wali-wali keramat meminta-minta, percaya kepada tunggu-tunggu kayu, ketua kuala sungai dan sebagainya. Itu perbuatan boleh mengundang masalah. Taubat yang wajib dalam sudut muamalat kita, iaitulah janji kita yang kita tidak tunaikan kepada orang. Kira-kira kita di dalam bank-bank riba yang masih lagi belum selesai. Sebagai pegawai, amalan rasuah yang belum lagi kita henti. Dalam sudut kekeluargaan, kita dengan ibu bapa tidak mesra, derhaka kepada ibu bapa. Sama-sama kita adik-beradik juga tidak mesra. Dengan kawan-kawan, jiran, tetangga bermasalah. Ini semua taubat wajibah, taubat yang wajib. Jadi kata nak tunggu hari raya kita pergi rumah dia taubat. Lah, sekarang. Di antara kesilapan budaya yang dibuat dalam masyarakat kita, iaitulah budaya bagi duit pada hari raya. Tak apa, nak bagi-bagi je lah. Tapi kadang-kadang bila kita fikir, duit itu untuk apa? Untuk apa duit itu? Dan waktu yang sesuai untuk kita derma Ramadan, bukan pada hari raya. Hari raya orang nak gunakan duit itu untuk suka-suka, untuk bergembira. Falizalika falyafrahu, pada hari itu hari bergembira. Jadi kalau kita beri awal, patut 10 akhir ni lah yang menjadi sunnah Nabi SAW. Baginda pada 10 terakhir, ketika Jibril datang mudarasatul Quran, ajwadu bilal rihil mursalah, lebih kencang, lebih laju dia punya infak, dia punya derma daripada angin yang kencang. Bagi derma infak. Pada waktu inilah kita cari orang-orang yang susah, orang miskin, untuk kita beri derma kepada mereka, biar mereka bergembira pada hari raya, dapat beli baju rayanya, dapat buat apa-apa yang sepatutnya. Tapi kita sudah jadi budaya, hari raya, hari bagi duit, hari Ramadan senyap. Dia kata saya bagi juga ustaz. Iyalah, tak ada masalah. Kita kata itu satu budaya. Para jemaah sekalian, di antara taubat yang wajib yang perlu disegerakan, iaitulah taubat daripada tidak melakukan salat. Bagi orang laki-laki, kalau tidak masuk dalam bab wajib pun dia akan masuk dalam taubat mustahab, yang kita sebut dalam kategori yang kedua, iaitulah taubatlah daripada tidak melakukan salatul jamaah. Kita bertaubat, ya Allah, lepas ni aku nak salat jamaah di masjid dah. Taubat kita daripada tidak baca Quran. Taubat kita daripada meninggalkan sunan ar-rawatib, sunnah-sunnah salat qabliyah dan ba'diyah. Ini termasuk di dalam taubat yang mustahab, yang sunat, yang elok kita buat. Karena para ulama telah menyebut kepada kita tentang syarat-syarat taubat. Bila kita nak taubat, di sana terdapat beberapa syarat. Iaitulah, yang pertama sekali, tinggalkan maksiat. Itu taubat yang wajib. Syarat yang kedua, menyesali perbuatan-perbuatan yang lepas.
dulu aku tak salat, tinggalkan. Ataupun kita masuk kategori yang kedua ni, taubat yang sunat tadi. Dulu aku tak salat sunat, tak puasa sunat, tak salat berjamaah secara konsisten di masjid. Kita taubat. Nak tukar dah channel, aku hari nak pergi salat jamaah baik-baik lah, tak mau lagi macam biasa. Yang ketiga, an ya'zim. Ini syarat yang besar yang ketiga, hendaklah dia berazam, bercita-cita tidak akan mengulangi lagi kesilapan yang lepas. Ini 3 syarat yang besar. Syarat taubat di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, dan kalaulah ianya berkait dengan makhluk, maka ditambah satu lagi syarat, iaitu mengembalikan hak orang yang telah kita ambil. Contohnya, kita salah ambil dulu zaman-zaman lara dengan leka dulu, pergi ambil barang orang nak pinjam, lepas tu tak hantar balik. Ataupun bahasa jenis ambil tak berayak, kata orang. Nak kata curi pun takut berat dah, ambil tak beritahu. Kita ingat tak ingat hari ni para jemaah sekalian? Cuba kaji balik, pernah tak aku ambil barang orang? Ada. Zaman-zaman duduk belajar dulu, ke zaman duduk kerja, zaman kita duduk lara dulu, cari tuan dia, hantar balik. Mati dah tuan dia, macam mana nak hantar balik? Pergi cari keluarga dia. Contohnya adalah 5,000 ke 10,000 ke berapa ribu, 500. Bawa duit ni pergi cari keluarga dia, kata ini ada masalah di antara saya dengan bapak kamu dulu, Allah yarhamhu, ambillah duit ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan saya. Kalau boleh bagi tahu, kalau tak boleh bagi tahu, bagi je duit pada keluarga dia. Ini masalah juga, sebab kalau duit tu sudah jadi pusaka, dia kena bagi mengikut faraid. Kalau banyak, maka diberitahu lebih baik, biarlah mereka agihkan mengikut yang sesuai. Yang ketiga, kalau langsung tak tahu. Ini ramai juga, timbul juga beberapa soalan, orang tanya. Saya alhamdulillah dengar khutbah, dengar ceramah, dengar tazkirah ni dah sedar, tapi orang yang saya ambil barang dia dulu tak jumpa cari dah. Tak kalah nak pergi ke TV buat jejak kasih pula. Saya ni ada hutang orang ni 10,000 ni, sekian-sekian rupa dia di tempat sekian, boleh tak dihubungi saya? La, tidak sampai peringkat itu mendedahkan rahsia kita yang Allah sembunyikan. Jangan. Jadi kalau ya isna, putus harap kita nak jumpa orang ni, macam mana nak buat? Tuan-tuan bawa duit itu masuk dalam tabung masjid dengan niat, ya Allah, ini duit kepunyaan saudara saya yang sekian-sekian fulan, sampaikanlah pahala ini kepada dia. Kata di para ulama, mudah-mudahan bila kita berdepan esok pada hari kiamat, dia akan dakwa kita, kamu dulu berhutang aku, ambil duit aku tak bayar. Kita kata coba tengok dalam fail sedekah, dia tengok ada di kita punya online daripada kita sampai kepada dia. Mudah-mudahan ketika itu berdamailah kita dengan dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini satu penyelesaian solusi yang mudah, yang baik. Tapi kata ulama, sekiranya tuannya datang menuntut nanti, kita kena bayar balik. Jangan kata ambil dalam tabung masjid, pergi ke masjid, jumpa pengurusi masjid, minta balik duit saya 2,000. Lah, tidak ada hak. Jadilah pahala tadi untuk kita, duit dia kita bayar balik. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, biarlah kita di bulan Ramadan, sebelum berakhir Ramadan, sebelum kita berakhirnya Ramadan ini, kita berazam dengan bersungguh-sungguh, sebagaimana dalam syarat yang ketiga, ya'zim alla ya'ud, berazam tidak akan ulangi kesalahan yang lepas. Kadang-kadang kita bimbang nak bertaubat, takut jadi taubat, pepatah Melayu kata taubat ulu golok, lepas taubat buat pula. Ini bahasa pepatah yang melemahkan semangat kita bertaubat. Kita kata pepatah ini tidak tepat mengikut kaca syariat. Memanglah sepatut kita bila kita taubat, kita tak buat dah. Tapi manusialah, kadang-kadang terpaksa mengulangi beberapa kali. Dalam satu peristiwa, seorang sahabat Nabi ini terjebak dengan minum khamar.
Bila dia minum arak, dia disebat. Tak lama mari pula dia kena sebat pula. Beberapa kali dia kena, sahabat kata yalah serabut juga tengok lagu ni. Apa dia ni menyusahkan Nabi semua sekali. Nabi kata la tasubbu. Nabi kata jangan kamu sumpah dia. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia sayang kepada Allah dengan Rasul. Subhanallah. Sebab dia sayang kepada Allah lah dia bertaubat. Tetapi oleh kerana godaan nafsu yang tidak terkawal yang menyebabkan dia terjebak kali kedua, ketiga, tidak menjadi masalah untuk dia terus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi syaitan goda kita. Mungkin kalau taubat pun tak jadi tu. Lepas ni buat pula. Itu cara syaitan. Cara yang kita nak lah, kita terus bertaubat. Kalau tersalah, taubat lagi. Sebab itulah bila ada kita tersalah, kita ambil wudu, solat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Ta'ala terima taubat kita. Taubat. Nabi kata jangan kamu maki dia sebab dia tu sayang pada Allah dengan Rasul. Lepas tu dia tak lari. Waktu orang pukul dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keampunan kepada dia. Dan Ma'iz, Allahu Akbar, kalau dengar cerita Ma'iz, kita rasa kerdilnya kita bagaimana seorang pemuda ini terjebak dengan zina wal-iyazubillah. Dia datang bertemu dengan Nabi SAW, ya Rasulullah tahhirni, Rasulullah sucikan saya. Nabi kata kenapa? Dia kata dia telah melakukan perbuatan tersebut. Nabi kata la'allaka qabbal, boleh jadi kamu cium-cium ya kok rengan-rengan ya. Dia kata dak ya Rasulullah, ibu sungguh. Jadi Ma'iz ini akhirnya telah dijatuhkan hukuman mati. Nabi SAW mengatakan kalau ditimbang taubat ini cukup kepada satu penduduk di kawasan ini, beberapa puluh orang boleh. Allahu Akbar. Inilah taubat. Salah, memang manusia bersalah, tetapi salah dalam salah. Apabila kita bersalah tidak mau mengaku salah, itu masalah. Kita dengan polis bolehlah tak mau mengaku salah, undang-undang dunia tak apa, tapi kita dengan Allah baik kita mengaku. Selesai masalah di dunia, insya-Allah kita selamat di akhirat. Para ulama telah menggariskan kepada kita beberapa tip, iaitulah bagaimana kita nak meraih, nak mencari sebab-sebab ataupun disebut tip yang boleh membantu kita untuk bertaubat. Tuan-tuan ingat, saya sebut secara ringkas, mungkin huraian detailnya kita akan sebut dalam kuliah tentangnya. Yang pertama sekali, quwwatul azimah. Yang pertama sekali, quwwatul azimah, iaitulah kuatkan jiwa kita, kentalkan semangat yang kita nak berubah, nak bertaubat. Kembalkan khutbah ini dengan siri khutbah 2 siri yang lepas, iaitulah beberapa sebab tip untuk berubah di bulan Ramadan. Ini siri yang ketiganya. Yang kedua, ad-doa, banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sentiasalah kita mengangkat tangan di saat mustajab doa, sewaktu kita nak berbuka puasa. Ya Allah, berilah kepada aku taubat. Ya Allah, bukakanlah hidayah kepadaku untuk bertaubat. Bantulah aku untuk, sebut ya. Minta dengan bahasa Melayu tidak jadi masalah. Cuma kita mula dengan alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Kemudian sebutlah, kita minta supaya Allah bukakan pintu taubat hati kita untuk bertaubat. Nabi SAW ajar kepada kita, di antara doa yang maksur, tuan-tuan boleh baca doa ni, Rabbighfirli wa tub alayya. Boleh ingat, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunlah dosaku, taubatlah kepada. Baca je doa ni 10 kali, berapa puluh kali. Innaka antat tawwabul ghafur, engkau maha penerima taubat, maha pengampun. Kita sebut doa ni dalam keadaan kita teringat pada dosa-dosa kita yang lepas, insya-Allah dengan hati yang ikhlas. Saat mustajab doa, di saat nak berbuka puasa, di akhir malam waktu sahur, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu kita untuk bertaubat. Tuan-tuan akan bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi kalau taubat tertutup,
celaka di dunia, di akhirat lagi dahsyat. Nabi SAW dalam hadis ketika menyebut tentang Lailatul Qadar, Nabi mengatakan dalam bulan Ramadan ini fihi lailatun khairum min alfi syahrin, pada malam ini satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang mendapat rahmat Allah Ta'ala untuk berdiri pada Lailatul Qadar, itulah manusia yang terhalang daripada rahmat Allah. Berdoalah tuan-tuan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, taghyirul bi'ah, ubah tradisi kehidupan kita. Kalau dulu kita berkawan dengan orang-orang yang tak mau taubat ni, solat pun tak pergi, pakaian-pakaian pun tak senonoh, isap rokok lagi contohnya, itu semua kawan-kawan yang mengganggu dalam perjalanan hidup kita. Tukar tempat. Bahkan kalau kita duduk di satu taman yang tak ada surau, tak ada masjid situ, pergi cari rumah lain lah kalau kita mampu. Ataupun tak mampu nak tukar rumah, kita tukar bi'ah, tukar suasana, berkawan dengan orang baik-baik. Yang keempat, adamul qunut wal yas, jangan putus harap dan jangan putus harapan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana orang yang kecewa, aku dosa banyak, takkanlah Tuhan nak ampun dosa aku. Ini permainan syaitan. Syaitan cuba mengganggu kita untuk tidak bertaubat. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallazi nafsi biyadih law lam tuznibu la zahaballahu bikum wa la ja'a biqaumin yuznibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Nabi bersumpah, kalaulah kamu tidak berdosa, Allah akan bawa orang lain yang berdosa, yastaghfirun, mereka minta ampun, Allah Ta'ala beri keampunan pada mereka. Ini tawaran yang cukup besar untuk kita bertaubat. Yang kelima, yunammi manabi al-khair fi nafsihi, kita tanam dalam jiwa kita benih-benih kebajikan yang ada dalam kita. Kita kata kita ni orang baik, mak ayah kita dulu tak tinggal solat, mungkin mak kita dulu guru Quran, ayah kita dulu tok bila di masjid. Cuba cari, kaitkan kita dengan orang-orang saleh yang boleh kita rasa kita juga boleh jadi orang saleh. Ini salah satu daripada punca untuk kita bertobat. Mereka orang baik, kenapa aku tak nak jadi orang baik? Ini kadang-kadang kita suka bangga dengan keluarga kita. Tu waris saya tu, ustaz, itu anak beranak. Tapi anak beranak masjid tak pergi lah. Kita mengatakan ini cita-cita permainan syaitan. Yang keenam, al-ikhlasu lillah, kita ikhlaskan perubahan kita ini kerana Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, pendekkan angan-angan. Angan-angan hal dunia ni kita ringkaskan sikit, pendek. Oh, kalau macam ni tutup syarikat saya, tak, teruskan projek juta-juta jalan. Tapi angan-angan untuk membina, untuk hidup panjang lama itu kita pendekkan. Sebab kalau kita hidup nak panjang lagi, kita masih lagi ada masa untuk bertaubat, leka lah. Kata di Nabi SAW telah berpesan kepada seorang sahabatnya, Ibnu Umar. Ibnu Umar kata apa? Nabi pegang di atas bahu aku, dan Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Ibnu Umar, jadilah kamu jalan atas dunia ini macam pengembara sajalah, ataupun seorang orang asing yang tak ada kampung. Mana kita ambil orang pengembara zaman dulu, pikul barang atas bahu, berapa banyak nak bawa. Jadi kita atas dunia ni pun yang kita tinggal kepada kita bekalan untuk hidup berapa hari lagi. Yang lain-lain itu iddikhar, kita simpan untuk masuk bersama kita dalam kubur, dengan sedekahnya, dengan baca Qurannya, dengan ibadatnya, dengan buat kebajikan, cukup. Allahu Akbar. Yang ke-8, yang terakhir, at-tafakkur fi adrariz zunubi wal ma'asi. Hendaklah kita sentiasa fikir betapa bahayanya dosa dan maksiat. Saya pernah dengar dan juga baca beberapa pengalaman
ustaz-ustaz kita, pendakwah kita yang menjadi juru mandi jenazah. Tuan-tuan, kalau kita dengar cerita-cerita macam ni, tak lena tidur kita akan menangis. Ada orang yang dekat nak mati, ini pemandu jenazah ni memang dia kerja dia duduk di hospital, bila ada orang nazak dia akan pergi ajar, mengucap, kemudian baru dia selesaikan masalah. Ada orang bila kita pergi nak ajar mengucap asyhadu an la ilaha illallah, dia akan sebut permainan yang biasa dia sebut. Kalau ahli judi, dia akan sebut barang-barang judi dia. Satu hari dia kata, saya seorang pemuda, saya ajar dia mengucap. Saudara, ikut saya, mengucap dekat telinga dia, asyhadu an la ilaha illallah. Pemuda ni angkat tangan, saya ingat dia angkat tangan syahadah. Rupa-rupanya mari bawa sebatang lagi, minta sebatang. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, tak mau mengucap, minta rokok sebatang. Dahsyat tuan-tuan. Kalau kita baca sejarah orang-orang dalam su'ul khatimah, sebab itulah Nabi SAW ajar kepada kita supaya kita senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Banyak cerita, tuan-tuan boleh cari, tapi jangan cari cerita-cerita yang melampau. Banyak juga pendakwah-pendakwah ni kadang-kadang bawa cerita yang, tapi saya siqah dengan pendakwah ini. Dan ada juga orang-orang mati dalam keadaan husnul khatimah yang sangat mengembirakan kita. Mungkin kita akan cerita dalam masa yang lain yang sesuai, insya-Allah. Maka di akhir Ramadan ini, marilah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat nasuha. Semoga kita akan dibangkitkan bersama di mahsyar, duduk bersama di tepi kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, siapa yang boleh minum di tepi kolam aku ini, dia tidak akan dahaga lagi di mahsyar. Dan kita juga akan berkumpul sekali lagi fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kita bergembira dengan nikmat syurga yang dijanjikan oleh Allah. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyaklah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.